Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu RF World. Okey, bagi anda yang bersama dengan saya hari ini, saya punya last sharing sebelum kita sama-sama menyambut Ramadan. Menyambut Lebaran. Kita menyambut Hari Raya, tak kira di mana anda berada. Dalam suasana PKP, suasana lockdown ni, mudah-mudahan semua sihat, okay? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, semuanya keluarga senang, okay? Semuanya tak ada masalah. Dan inilah yang dapat kami lakukan khususnya dari saya, dan kita live secara langsung daripada Ibu Pejabat RF World, insyaAllah. Dan seperti yang dijanjikan 2 hari lepas saya dah post di Facebook, begitu juga saya WhatsApp, di Instagram saya tak ingat, okay? Dan mungkin juga teman-teman anda yang mengajak anda ke video ni, ke live video ni, di mana kita akan belajar. Mungkin tak nampak, okay? Di mana ramai usahawan-usahawan dunia hari ini, ada beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan untuk mereka pergi lebih jauh dalam kehidupan ataupun pergi lebih jauh dalam bidang perniagaan. Dan salah satunya ialah yang kita boleh belajar ialah daripada prinsip helang itu sendiri, iaitu ataupun prinsip eagle. Dan sekiranya dilihat, banyak syarikat-syarikat besar hari ini yang meletakkan logo helang, yang meletakkan lambang helang itu sebagai satu idola, sebagai satu pemangkin bahawa ianya boleh memberikan satu impact, ianya boleh memberikan satu kesan. Bagaimana sekiranya prinsip helang itu dimasukkan dalam diri, prinsip helang itu diamalkan dalam perniagaan, prinsip helang itu diamalkan juga dalam kehidupan, dia mungkin boleh membantu untuk anda pergi lebih jauh, khususnya untuk anda stay lebih lama dalam industri yang dikatakan industri networking. Industri ini memang agak mencabar, tuan-tuan dan puan-puan, tapi itulah, kita mempunyai pilihan dalam hidup kita. Sama ada untuk sukses ataupun sebaliknya adalah pilihan kita. Sama ada untuk kaya ataupun miskin adalah pilihan kita. Untuk kita senang ataupun susah, itu juga adalah pilihan kita. Tapi berapa ramai saja manusia hari ini yang betul-betul ke arah kejayaan? Berapa ramai manusia hari ini yang betul-betul beria-ia ataupun bersungguh-sungguh untuk capai matlamat, impian ataupun cita-cita hidup? Jadi hari ini saya akan kongsikan prinsip helang yang sebetulnya prinsip ini sepatutnya saya tanamkan kepada peserta seminar IDLS, iaitu Intensive Diamond Leadership Seminar yang saya jalankan beberapa kursus sebelum ni, beberapa seminar sebelum ni. Namun disebabkan kekangan masa di saat akhir, maka saya tak dapat nak sampaikan. Dan seperti yang saya janjikan, saya sampaikan hari ini, tapi untuk anda sebarkan pada sesiapa pun itu adalah hak anda. Okay? Dan saya amat harapkan begitu, sebab ilmu ini adalah untuk dikongsi, ilmu ini adalah untuk disebarkan, ilmu ini juga adalah untuk disampaikan kepada mitra-mitra anda, kepada ahli-ahli yang bergabung di dalam jaringan anda, begitu juga dalam khususnya dalam RF ini. Dan insyaAllah tak berapa lama lagi hari Ahad seperti yang dimaklumkan, baik di Malaysia, baik di Brunei, baik di Indonesia, baik di Singapura, kita akan menyambut Lebaran dalam suasana Lebaran, suasana Hari Raya yang berbeza daripada sebelum ni. Okay? Kalau sebelum ni kita boleh balik kampung, kali ni tak boleh. Begitu juga, okay, kalau hari ni kita boleh pergi ke rumah teman-teman, kali ni pun tak boleh. Kalau kali ni kita boleh berkumpul ramai-ramai saudara mara, adik-beradik, termasuk mak dan ayah, kali ni tak boleh. Dan itu sebenarnya adalah satu norma-norma baru yang kita terpaksa lalui. Bukan atas permintaan kita, tak ada siapa pun nak dalam dunia ini, tapi itulah keadaannya. Okay? Jadi diharapkan dengan adanya norma-norma baru, okay, kalau ini pun tak boleh, maka kita terpaksa membiasakan diri. Okay? Terpaksa membiasakan diri dalam suasana yang mungkin agak kekurangan segala-galanya. Tapi kami di RF World sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa cuba berikan yang terbaik. Sebab tu kalau anda lihat Tuan Nizam, Dr. Azizan, Tuan Azazan, okay, malah CEO sendiri cuba menyampaikan, cuba bergabung dengan beberapa pemimpin, menyampaikan apa yang patut disampaikan, dan itu adalah tanggungjawab kami. Baik. Nah, hari ini kalau kita lihat berapa banyak hari ini syarikat-syarikat besar
meletakkan prinsip helang ini dalam syarikat itu adalah untuk memastikan ianya bertahan lebih lama, untuk memastikan ianya lebih kuat, untuk memastikan mereka ni lebih berdaya maju, untuk memastikan mereka ni lebih berdaya saing. Persoalannya hari ini ialah bagaimana dengan prinsip ini dia boleh membantu. Itu aja ini. Okey, boleh membantu anda pergi lebih jauh. Okey? Sebab nak kena faham satu. Bila kita involve dalam industri network marketing, khususnya di Malaysia hari ini terlalu banyak industri networking. Okey? Lagi banyak populasi di negara itu, lagi banyak syarikat jualan langsung. Lagi banyak atau lagi besar populasi negara itu, puluh-puluhan, ribu syarikat jualan langsung. Tapi untuk melihat yang mana sesuai dengan kita, yang mana suitable dengan kita, yang mana cocok dengan kita, ini anda nak kena fahamkan. Sebab tu saya sangat beruntung apabila bergabung dalam RFP World ni. Kita melihat daripada sudut pemilik syarikat tu sendiri, kita lihat daripada sudut pengarah-pengarahnya, manajemennya, kita lihat daripada sudut produk itu sendiri, kita lihat daripada sudut plan pemasaran itu sendiri, kita lihat bagaimana future 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Adakah syarikat ni boleh pergi lebih jauh? Adakah produk ini boleh pergi lebih jauh ke serata dunia? Mungkin daripada 195 negara yang berada di dunia ini boleh mungkin separuh pun, ataupun 80 negara pun dah jauh lebih baik. Itu juga, adakah pelan pemasaran itu lebih kepada Tuan Alim? Adakah pelan pemasaran itu hari ini boleh membantu kita menjana pendapatan? Adakah pelan pemasaran itu kepentingan kepada syarikat ataupun kepentingan kepada Tuan Said? Ini semua jutawan-jutawan hari ini yang berada dekat RFP World. Jadi hari ini saya berada dalam bilik saya untuk berkongsi dengan anda. Mereka ni semua membantu. Tuan Ravi, Dr. Ravi yang baru saja selesai ambil doktornya. Tujuannya apa? Untuk memberikan input kepada ahli-ahli RFP World sendiri. Yang ini kita kena faham. Jadi prinsip-prinsip ini, ada orang mengatakan hidup ini janganlah terlalu berprinsip sangat. Tetapi kalau kita faham senario dia, kita faham cara penggunaan dia, kita tahu bagaimana nak shoot, saya rasa benda tu tak jadi isu. Jadi terpulang pada anda. Saya cuma menyampaikan ilmu yang hari ini global. Ilmu yang hari ini diguna pakai semua orang. Cuma orang tak faham bahawa, orang tak nampak bahawa ilmu ni sebenarnya, prinsip ini sebenarnya ada dalam helang itu sendiri. Jadi alhamdulillah, saya share dengan anda, saya kongsi dengan anda ilmu yang saya dapat 25 tahun lepas, supaya anda tolong sampaikan. Baik. Hari ini kalau kita lihat, bila kita sebut prinsip helang, kita tengok apa prinsip helang yang pertama yang kita boleh belajar. Anda nak lihat dekat selepasnya nanti dekat National Geographic pun boleh. Anda nak lihat dekat Animal Planet pun boleh. Anda nak lihat kat mana dunia haiwan, video dan sebagainya pun boleh. Cuba belajar. Daripada situ mungkin kali pertama anda lihat video tu anda tak nampak, mungkin kali kedua anda tak nampak, tapi bila dilihat banyak kali anda akan nampak apa sebenarnya yang ada dalam helang itu sendiri. Sebab kalau kita belajar melalui buku, kita belajar melalui video, kita belajar melalui apa sekalipun, kita tak mungkin sekali boleh masuk dalam kepala kita. Tak mungkin sekali kita boleh input segala-galanya dalam kepala kita. Sebab kita ni bukan mesin. Kita ni bukan komputer. Kalau komputer semua input segala-galanya itu diletak dalam CPU, diletak dalam hard disk, diletak dalam macam-macam lah. Pen drive dan sebagainya. Tapi kita manusia ni lagi tinggi umur kita, kadang-kadang kita ni makin turun kita punya hormon terutamanya, makin turun daya ingatan. Jadi kita input semua dalam subconscious mind. Jadi untuk satu-satu perkara itu lekat dalam subconscious mind, kita tak ada cara lain, iaitu kita kena baca berulang-ulang kali. Kita kena lihat berulang-ulang kali. Kita kena fikir berulang-ulang kali. InsyaAllah daripada situlah kita akan dapat ilmu ni, kita boleh terapkan ilmu ni, kita boleh gunakan ilmu ni sebaik mungkin. Okey, baik. Pernah tak anda melihat bagaimana burung helang, bagaimana dia membina sarang, di mana dia membina sarang? Burung helang ni, dia boleh dikatakan raja segala burung. Dia tidak seperti mana burung-burung yang lain. Burung helang, dia boleh pergi berusia sehingga puluhan tahun. Malahan ada kajian mengatakan burung helang ni boleh pergi ratusan tahun.
Dan burung helang ni dia bukan berkelompok seperti mana burung-burung yang helang yang lain. Burung helang ni dia lone ranger, seseorang. Okay? Kemudian burung helang ni pula dia secara individu, dia tak peduli apa akan berlaku. Dan sejarah mengatakan, kajian mengatakan bahawa burung elang ini dia akan membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi. Tak kiralah di bukit, di gunung-gunung yang tinggi ke, di pokok-pokok yang tinggi, itu tempat burung helang membina sarangnya. Saya bagi contoh. Kalau burung helang yang membuat sarang, kalau dia buat sarang dalam satu kawasan di gunung-gunung, burung helang ini dia akan membuat sarang di atas gunung dan sebagainya. So, burung helang dia akan buat sarang di sini, sama ada di sini atau berada. Dia tak mungkin buat di bawah. Sebab pertama sekali, kenapa dia buat di atas? Untuk melihat, untuk memastikan anak-anak helang itu sendiri selamat. Itu antaranya. So, burung helang ni dia buat di atas. Bila dia buat di atas, salah satu prinsip apabila berada di satu tempat yang tinggi, kita boleh katakan bahawa burung helang ini mempunyai satu sifat yang dikatakan sifat berani. Dia buat satu sifat, dia ada satu sifat yang dikatakan sifat berani. Okey. Ini yang pertama sekali. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada sifat berani ini, dan kita nak kena faham satu perkara. Lahirnya kita hari ini, saya bagi contoh. Lahirnya kita hari ini adalah disebabkan satu keadaan. Nanti saya akan patah balik, anda tak boleh tahu. Hari ini terjadinya manusia adalah disebabkan berjuta-juta sel. Berjuta-juta sel masuk ke dalam ovum ibu kita. Dari berjuta-juta sel ni yang dikatakan dia bergerak 100-300 batu per jam. Daripada berjuta-juta sel ni, yang tak berani tewas, yang takut tewas, yang pemalas tewas, dan sebagainya tewas. Daripada berjuta-juta sel ni, untuk anda dan saya menjadi manusia, kita hanya perlukan satu sel sahaja untuk anda dan saya menjadi manusia. Jadi yang lain ni semua kalah. Daripada berjuta sel ni, kita perlukan satu. Maksudnya daripada satu sel inilah wujudnya apa yang dikatakan sebagai keberanian. Begitu juga dalam kehidupan hari ini. Kalau anda pergi lebih jauh, anda nak pergi lebih jauh, anda kena berani. Dan khususnya, saya tak pasti di Singapura ataupun di Brunei, tapi khususnya di Malaysia, itu juga di Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan nak kena faham satu perkara. Negara ini, negara anda sekalipun, ada pejuang-pejuang yang berani. Mereka ni berjuang, bermandikan darah, bersenjatakan lembing dan keris untuk membebaskan negara ini daripada penjajah. Jadi prinsip ini, yang pertama ni, keberanian itu, dia perlu ditanam. Mereka berjuang, bermandikan darah, bersenjatakan lembing dan keris untuk membebaskan negara itu daripada penjajah. Dan hari ini, kita hidup aman, kita hidup damai, tak ada perengkahan dan sebagainya, tidak ada pergaduhan dan sebagainya, dan itu adalah hasil daripada mereka, keberanian mereka yang terdahulu. Jadi maksudnya hari inilah, kita hari ini dah hidup dalam negara sendiri, perlu ada sifat untuk memperjuangkan kehidupan itu sendiri. Anda terutamanya sebagai suami, anda terutamanya sebagai isteri, ada tanggungjawab suami dan isteri, ada tanggungjawab terhadap anak, ada tanggungjawab terhadap orang tua, ada tanggungjawab juga terhadap adik-beradik. Dan untuk akan datang, kita ni semua akan dipersoalkan. Dan ada juga tanggungjawab pada masyarakat. Malangnya hari ini ialah, oleh kerana tidak ada sikap berani ini, sifat berani ini, prinsip berani ini, orang tak boleh pergi lebih jauh. Ini yang dikatakan, saya bagi contoh. Hari ini, kalau kita tengok legenda tinju, legenda tinju yang ramai orang tahu dalam dunia ini ialah Muhammad Ali. Dan apa yang berlaku pada Muhammad Ali ini ialah, dia pun ada perasaan takut, dia pun ada perasaan gementar tu. Dia pun ada perasaan celaru dalam kepala dia. Bagaimanalah nanti kalau aku bertarung, aku kalah ke, aku menang ke, aku ni, dia pun ada. Tapi untuk meletakkan nama sebagai juara,
untuk meletakkan nama sebagai champion, untuk meletakkan nama sebagai yang terbaik, maka dia tidak ada pilihan. So, apa yang buat dia? Yang buat dia terus maju adalah prinsip ni. Yang buat dia ke depan adalah prinsip ni. Apa nak jadi, jadi. Begitu juga dengan kita. Dan akhirnya dia bertarung, dia jatuh, bangun, lawan. Jatuh, bangun, lawan. Jatuh, bangun, lawan. Akhirnya, yang membawa dia ke depan, yang menjadikan dia legenda, yang menjadikan dia segala-galanya, yang menjadikan dia idola pada orang lain, adalah semangat ini. Okay? So, semangat ini perlu ada. Yang kecundang hari ini memang takkan bagaimana. Yang pemalas hari ini memang takkan bagaimana. Apatah lagi yang jadi sebagai orang yang penakut. Dan ini masalah kita sebenarnya. Okay? Maksudnya, dia buat di tinggi atas tinggi. Sebab apa? Dia nak memastikan keselamatan. Sebab tu by hook, by crook, tak apalah. Semangat ini dia akan bawa, helang dia akan bawa, buat di tempat yang tinggi. Okay? So, keberanian itu dia kena relate. Apapun yang anda buat, anda kena pergi lebih jauh. Semangat ini perlu ada. Sekiranya, itu yang saya katakan semalam, kalau takut, jangan berani-berani. Kalau berani, jangan takut-takut. Tuan-tuan dan puan-puan nak kena faham satu perkara. Kita ni cuma hidup satu kali. Okay? Sekali hidup je. Alang-alang kita hidup, buat yang terbaik. Alang-alang kita nak pergi lebih jauh, kita buat yang terbaik. Alang-alang nak mengubah hidup, buat yang terbaik. Sebab, anda tak mungkin kembali ke zaman 10 tahun yang lalu. Anda tak mungkin kembali ke zaman 20 tahun yang lalu. Anda tak mungkin akan jadi remaja balik. Anda tak mungkin akan jadi dewasa balik. Nak kena faham satu perkara, hidup ini bukan drama. Kalau yang dalam drama itu, dalam sinetron itu kaya, di luar tidak. Hidup ini adalah satu perjuangan. Okay? Maksudnya anda berjuang dalam hidup anda. Jadi alang-alang berjuang, dia menang. Alang-alang berjuang, jadi yang terbaik. Alang-alang berjuang, dan jadi nomor satu. Itu sepatutnya perlu ada. Dan apa yang berlaku hari inilah, ada yang mengatakan, begitu juga. Okay? Kita lihat, pernah dinobatkan, dan hari ini Muhammad Ali adalah antara tinju, legenda tinju dunia. Kita lihat, Flojo. Okay? Flojo pernah dinobatkan sebagai pelari pecut wanita dunia satu ketika dulu. Okay? Dan apa Flojo ni buat? Dia pun tetap benda yang sama. Aku tak boleh jadi yang lain. Sekiranya aku nak jadi yang terbaik, aku kena beat yang lain. Sekiranya aku nak jadi juara, aku kena kalahkan yang lain. Dia berlatih siang dan malam. Begitu juga dengan kita. Kalau boleh berniaga siang dan malam. Okay? Dia lakukan segala-galanya untuk jadi juara. Begitu juga kita. Kita kena lakukan segala-galanya. Okay? Setiap kali dia berlari, jatuh, bangun lagi. Lari, jatuh, bangun lagi. Lari, jatuh, bangun lagi. Akhirnya, bila dinobatkan jadi pelari pecut terbaik dunia, apa yang berlaku pada dia ialah, apa dia kata? Dia berjumpa dengan jurulatih dia. Wahai jurulatih, pertama sekali aku ingin ucapkan terima kasih. Kerana kau telah membantu aku menjadikan aku ni seorang juara dunia. Dan apa jurulatih ni cakap? Engkau jadi juara dunia hari ini, diberikannya jurulatih itu sebagai hadiah. Dan jurulatih cakap, engkau jadi juara dunia hari ini bukan kerana aku. Engkau jadi juara dunia hari ini bukan kerana orang lain. Orang lain ni aku hanyalah sebagai penyebab. Orang lain ni hanyalah sebagai asbab. Yang lain-lain tu hanya membantu. Sama ada nak atau tidak, mahu atau tidak, hari ini engkau jadi juara dunia adalah kerana engkau sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gagalnya kita hari ini bukan kerana orang lain. Sebab apa? Tuhan dah berikan kita akal, pakailah. Tuhan dah berikan kita fikiran, gunakan. Nak lihat orang di luar tu menyokong memang tak ada. Nak lihat orang menjatuhkan tu memang ramai. Tadi gunakan akal. Sebab itu prinsip berani ini perlu ada. Okey? Ini perlu ada. Ini kadang-kadang yang berlaku yang saya lihat ialah kata orang nak pergi demo takut. Nak jumpa prospek takut. Nak keluar modal takut. Okey? Nak pergi buat arrangement pun takut. Nak jumpa upline takut. Jadi itulah
penggagal-penggagal yang membantu kita ke arah kegagalan. Okey? Ke arah kegagalan. Ini dia. Sebab tu tanam. Okey? Anda lihatlah mana-mana movie pun, anda lihatlah mana-mana video pun, anda lihatlah apa cerita sekalipun, kalau hero tu tak berani, dia takkan menang. Kalau hero tu tak ada sifat prinsip berani ni, dia takkan jadi champion. Kalau hero tu tak ada semangat berani ni, dia tetap macam tu juga. Okey? Jadi sama juga dengan kita. So selepas ini nanti pastikan semangat ini, prinsip ini perlu kekal dalam diri. Nak kena ingat satu perkara. Hari ni aku perlu ada semangat berani aku sebab aku orang susah. Hari ini aku perlu ada semangat berani sebab aku bukan orang senang. Hari ini perlu aku ada semangat berani untuk membantu adik-beradik aku. Hari ini aku perlu ada semangat berani untuk keluarga aku. Hari ini aku perlu ada semangat berani adalah kerana menjadi tanggungjawab aku pada keluarga aku. Sebab itu, saudara sekalian, yang pertama sekali, semangat berani ini kekal. Lihat bagaimana burung helang mencari makanan. Lihat bagaimana burung helang mengambil makanan. Lihat bagaimana burung helang mangsanya. Lihat bagaimana burung helang nak memakan mangsanya. Burung helang ini pula, sama ada di laut ataupun di darat, sama ada ikan ke, ular ke, burung helang ini dia akan datang daripada atas. Okay? Dia tak kira, walaupun ular itu ular berbisa, daripada atas dia akan terus cengkam ular ni untuk bawa naik ke atas. Padahal ular berbisa. Sekali lagi perasaan berani itu ada. Kalau dia tak ada perasaan berani ni, dia tak dapat ular ni. Dalam satu Animal Planet, okay, video Animal Planet ataupun dalam video National Geographic, bagaimana burung helang ni dia berani terbang daripada atas untuk cengkam mangsa dia, harimau, okay, singa. Padahal nak ikut saiz badan, nak ikut saiz tenaga, nak ikut segala-galanya, haiwan-haiwan liar ni yang dikatakan raja rimba, yang dikatakan raja hutan, jauh lebih besar daripada saiz burung helang. Tapi kerana semangat ini untuk meneruskan kehidupan, untuk memberikan rezeki pada anak-anak yang ada dalam halang, dia harus ada benda ni. Begitulah juga dengan kita. Bukan saya nak katakan yang prospek kita jumpa tu singa, tak. Bukan yang saya katakan yang prospek kita nak jumpa tu rimau, tak. Tuan-tuan dan perempuan, rimau sekalipun, okey, dia ada sikap singa sekalipun, dia manusia biasa juga. Okey, yang jauh saja ke depan. Yang jauh, yang berani saja ke depan. Yang berani saja boleh pergi lebih jauh. Yang berani saja akan merubah segala-galanya. Jadi, tanam semangat berani. Selepas ini nanti harapan daripada saya, bila nak buat sesuatu, pertama sekali nak jumpa prospek, aku kena berani. Jangan bertangguh. Kerana bertangguh dia akan bunuh kita balik. Kerana tangguhlah kita tetap sama. Kata orang Indonesia apa? Tunda. Okay? Kerana bertunda, kerana menunda kita tetap sama. Kerana menunda kita tetap tidak berubah. Kerana bertangguh kita tetap di tempat yang sama. Kita tak berubah. Dan yang paling malang, kita akan turut menyusahkan mak dan ayah, kita akan turut menyusahkan adik-beradik, kita akan turut menyusahkan anak-anak yang tinggal. Jadi, nih, semangat berani itu ada. Hari ini jumpa prospek siapapun, king networking pun jumpa, berani. Tahu king networking satu ketika luput, jumpa, berani. Sekurang-kurangnya, kalau mereka tak bergabung dengan anda pun, sekurang-kurangnya mereka tak bersama dengan anda pun, anda dah naik next level, kata orang. Okay? Ini yang dikatakan level different level, dua perkara yang berbeza. Sebab tu nak buat sesuatu, ini kalau aku berani buat ni, aku lepas satu level. Ini kalau aku berani lakukan ni, aku lepas satu level. Ini kalau aku berani buat, aku dah pergi next step ataupun next level. Ini yang sepatutnya perlu ada dalam pemikiran. Jadi selepas ini nanti, dengan semangat berani ini, tuan-tuan dan puan-puan, jumpalah. Dalam telefon kita tu ada 20 orang, 30 orang, mungkin 100 orang, 200 orang. Pergi jumpa.
Soal jadi ataupun tidak, perkara kedua. Lengkapkan tools kita, lengkapkan ilmu kita, lengkapkan segala-gala dalam diri kita. Berjuang biar penuh ilmu, berjuang biar penuh segala-galanya. Barulah segala-galanya itu akan berubah. Anda dah buat kerja tu, anda dah berani lakukan benda tu, yang lain serahkan pada Tuhan. Sebab saya berprinsip mudah. Tuhan hanya akan bersama dengan orang yang berusaha. Sekarang bukan konsep duduk diam dapat duit, tak. Sekarang bukan konsep goyang kaki duduk duit, tak. Sekarang adalah masa untuk berusaha. Apatah lagi ketika PKP ini. Okay? Orang lain sedang dalam masalah, kita masih ada perniagaan yang boleh dikedepankan. Orang lain tengah memikirkan apa nak buat, kita ada benda yang kita boleh buat. Orang lain tengah pening kepala, tak tahu apa nak buat, kita ada benda yang kita boleh buat. Jadi tolong lepaskan. Okay? Ini kadang-kadang tak. Baru nak SMS satu prospek, ya ke tidak? Ya ke tidak? Boleh ke tidak? Berani ke tidak? Itu masalah kita. Lepas saja. Jadi sekali lagi prinsip berani perlu ada. Kata orang putih, istiqad to be a winner, istiqad to be a number one, istiqad to be a champion, but sweat tears. Tanamkan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, percaya cakap saya, sekiranya benda ini tak ada dalam diri anda, semangat ini tak ada dalam diri anda, believe me, anda takkan ke mana dalam hidup anda. Ada masalah datang, berani atasi. Satu masalah datang, 10 kita lawan. 10 masalah datang, 100 kita lawan. 100 masalah datang, 1000 kita lawan. Tujuan back pada basic. Aku buat ini bukan kerana aku, tapi aku ada tanggung jawab. Okey? Baik. Jadi kekalkan. Okey? Kekalkan prinsip ini. Yang kedua, apa yang berlaku pada burung helang ini ialah, bila burung helang ini dia melakukan sesuatu, okey, dia akan buat. Okey? Bila dia melakukan sesuatu, dia tak fikir bahaya yang dia akan lalu. Okey? Maksudnya semangat keberanian tu memang ada dalam diri dia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba kita lihat. Apa perasaan ataupun apa yang ada pada burung helang ini ialah yang dikatakan keyakinan. Okey? Yakin. Okey. Yakin ada prinsip yang kedua pada burung helang. Kenapa saya katakan begitu? Okay? Kenapa anda perlu yakin? Sebab itu dalam kita berjumpa dengan prospek, pertama sekali kita nak meletakkan keyakinan pada prospek itu. Ialah prospek ataupun suspek pun boleh juga. Okay? Kita nak meletakkan keyakinan pada prospek untuk melibatkan diri dengan kita. Okay. Saya beranggapan begini, kalau orang itu tak bergabung dengan RF World, pada saya ada 3 je. Yang pertama, dia ni tak ada duit. Okey. Yang kedua, dia ni tidak berminat. Okey. Yang ketiga, sebab dia tak mungkin akan berikan macam-macam alasan. Pasal apa? Siapa nak deny kita? Okey. Siapa nak deny RF World? Bukan kita nak bangga, bukan kita nak apa kata orang, nak berbangga dengan apa yang kita ada. Tapi kalau kita tak banggakan, siapa lagi? Tak, bukan nak menunjuk-nunjuk, tak. Hari ni RF World dah pergi 40 negara. Okey, apa nak bukti lagi? Kalau setakat ASEAN je lain cerita. Setakat Asia saja lain cerita. Ini dah sampai Canada, dah sampai Amerika. Orang putih dah guna produk kita. Dulu kita cinta produk Amerika, dulu kita cinta produk orang putih. Hari ini mereka dah guna produk kita. Hari ini dia dah cinta produk kita. Dulu kita cinta produk dia. Dunia dah terbalik. Nak deny apa lagi? Okay? Nak kata kita punya lesen. KKM kita ada, Alhamdulillah. Okay? Singapura. Boleh kata ramai orang tahu. Anda pergilah jumpa siapa pun. Kita lihat daripada segi standard itu sendirilah. Okay? Antara Malaysia dengan Singapura, antara Brunei dengan Singapura,
antara Indonesia dengan Singapura. Okey? Mereka ni, bukan saya nak puji tak. Saya pernah berjumpa dengan satu kawan saya, prospek lah. Dia ni Chinese. Dia kata dengan saya, Samsul, I know your company, your product got KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Can you show me this product approval from Singapore? Soalan, kenapa dia sebut Singapura? Okay. Apa yang ada pada Singapura? Jadi jelas, standard itu yang membezakan. Hari ini Alhamdulillah, izin Allah SWT, dengan juga kita punya teman-teman kita yang lain, okay, di Brunei dan juga di Singapura pun kita ada lesen di kelulusan di Brunei, kita ada kelulusan HSA daripada Singapura. Okay. Bukan itu saja, di banyak negara-negara lain pun ada yang kita dalam proses dan kebanyakannya kita dah dapat kelulusan. Logiknya mudah. Kenapa saya katakan produk ini senang dapat kelulusan? Sebab produk kita bukan makan. Produk kita bukan minum. Produk kita hanyalah sapu. Apabila satu produk itu hanya sapu eksternal, possibility untuk dapat kelulusan itu lebih mudah. Bukan itu saja, kita pun dah dapat FDA daripada India. Kita pun dah dapat FDA daripada Filipina. Food and Drug Administration. Yang mana apabila dapat FDA ni, ianya adalah pengiktirafan tertinggi dunia. Jadi apa nak risau ni? Okay? Produk anda dah tak perlu nak risau. Okay? Letakkan keyakinan pada prospek. Company anda tak perlu nak risau. Okay? Kita dah pergi 40 over country. Okay? InsyaAllah kita akan bermula di Jepun tak lama lagi. Right? Dan ada juga daripada Perancis yang nak datang ke sini. Okay? Disebabkan lockdown, PKP dan sebagainya, terpaksa hold dan sebagainya, tak boleh datang. Apalagi pelan niaga tu sendiri. Bila sebut pelan niaga tu, adakah pelan niaga ni kepentingan pada syarikat ataupun kepentingan kepada pengedar? Dan hari ini kita dah buktikan dengan pelan niaga kita, kita telah melahirkan kurang lebih 42 jutawan. Okay? Sepanjang hari ini, itulah dia yang kita lakukan. Para fuel, produk-produk lama fuel, pelan niaga, dan juga recognition. Okay. Recognition ni kalau ikutkan 48 anugerah kita dah terima dah. Okay. Soalnya, orang dah tak boleh nak deny. Orang dah tak boleh nak nafikan. Orang dah tak boleh nak ketepikan. Itu saya kata, kalau dia tak masuk, sama ada dia tak ada duit, sama ada dia tak minat. Soal minat tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita bukan minat kerja pun. Okay, minta maaf cakap. Tapi kita tak ada pilihan. Tetapi sekiranya ada satu peluang, satu syarikat yang boleh membantu anda. Okay? Kami di RFTRIOL hari ini akan sampaikan maklumat. Bila anda sampai ke kami ni daripada top management, daripada Datuk Seri Nazri Omar sendiri, daripada Tuan Nizam sendiri, daripada saya sendiri, Dr. Hasrizan, Tuan Azazan, kami tak ada masalah nak salurkan ilmu. Okay? Tinggal lagi anda nak buat ataupun tidak. Okay? Tak ada duit, tak minat, ataupun dia bagi macam-macam alasan. Okay? Ini masalah yang berlaku. Jadi, kita kena tanamkan keyakinan ni pada mereka. 4 tadilah. Soalnya, bila dah tanamkan keyakinan pada mereka, adakah dia yakin dengan kita? Itu tugas anda. Okay? Saya soal anda. Adakah anda yakin dengan syarikat ni? Adakah anda yakin dengan produk kita? Adakah anda yakin dengan pelan niaga ini boleh ubah hidup? Adakah anda yakin dengan anugerah-anugerah yang kita dapat? Adakah anda yakin bahawa syarikat ini mungkin boleh tahan 5-10 tahun akan datang? Keyakinan itu penting. Sebab itu, kenapa burung helang ni buat di atas? Sebab dia tahu bagaimana untuk menjaga diri dia. Sama juga, sampai satu tahap, apabila anak burung helang ni membesar, okay, bagaimana burung helang ni? Anda jangan percaya cakap saya ya. Anda lihat video National Geographic, Dunia Haiwan, Animal Planet, anda akan nampak. Okay? History of helang. Sejarah helang. Bagaimana sejarah hidup dia. Tiba satu peringkat, ibu burung helang ni, dia akan kuis anak dia ke bawah. Dia akan tolak anak dia ke bawah. Okay? Kalau kita, okay, tak mungkin lah. Okay? Tapi burung, macam mana nak ajar?
Dia tahu sampai satu saat anak-anak burung elang ni harus hidup berdikari. Jadi apa dia buat? Dia kuis anak ini ke bawah. Bila nak sampai bawah saja, anak burung elang ni akan terus terbang. Maksudnya apa? Maksudnya si ibu burung elang ni, dia yakin pada anak dia. Sebab tu dia kuis ke bawah. Okay? Anak burung elang ini pula yakin bahawa dia juga boleh terbang seperti mana burung elang yang lain. Alright? So, si ibu yakin pada anak bahawa anak dia boleh terbang, anak burung ni. Yang si anak burung ni pula yakin bahawa diri dia boleh pergi lebih jauh, dia juga terbang seperti mana burung-burung terbang yang lain. Sebab itu prinsip yang kedua ada pada burung elang adalah prinsip keyakinan. Ataupun yang dikatakan prinsip yakin. Okay? Berani dah, yakinlah. So, yakinlah bahawa apa yang anda berada dalam syarikat ni boleh pergi beli bayar. Tuan-tuan dan puan, saya nak share sikit ya. Di Indonesia berapa ramai kita dah turn orang susah hari ni jadi orang senang. Ada satu viral video, dulu cuma tukang ibu setrika, hari ni ada mobil sendiri. Okay? Hari ni ada sepedanya sendiri. Hari ni ada rumahnya sendiri. Kalau dia tak yakin bahawa dia boleh buat, anda ingat dia boleh pergi lebih jauh? Kalau dia tak yakin dia boleh lakukan, sampai dia pun ditetapkan jadi tukang setrika, tukang air. Kalau dia tak yakin pada produk, dia tak mungkin akan buat. Kalau dia tak yakin bahawa pelan niaga tu, dia tak mungkin akan buat. Walaupun harganya berbeza. Kalau dia tak yakin dengan syarikat tu sendiri, tak mungkin dia buat. Kalau dia tak yakin pada orang yang beri peluang, dia juga takkan mungkin boleh buat. Hari ini, dengan semangat berani dia ada, ketuk pintu rumah ke rumah. Ketuk pintu, rumah ke rumah. Anda sampai level. Okay? Dia buat. Dia share. Hari ini telah membuktikan dia berubah hidup. Hanya dalam masa 2 tahun. Mungkin 2 tahun, 2 tahun lebih. Itu cerita pertama. Cerita kedua. Bagaimana ada satu orang yang hanya bawa motor, bawa sepeda, jual bakso. Okay? Pun telah mengubah hidup. Boleh ke sana kemari. Okay? Boleh naik. Boleh sampai ke Malaysia yang sebelum dia tak pernah sampai ke Malaysia. Okay? Boleh libur, kata orang. Ada mobil sendiri, kereta sendiri. Sama juga. Kalau dia tak yakin pada dia boleh buat, dia takkan buat. Kalau dia tak yakin pada produk company, plan dan sebagainya, dia pun takkan buat. Kalau dia tak berani untuk melakukan, dia pun takkan buat. Jadi maksudnya ialah berani itu penting, keyakinan itu juga penting. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup ini adalah pilihan. Yakinlah bahawa anda juga boleh melakukan. Baik. So first, berani. Tanam satu dalam kepala kita ni. Mulai esok, bangun saja pagi, aku berani untuk berubah. Cakap setiap hari, buat setiap hari, lakukan setiap hari. Bila dibuat berulang-ulang-ulang, semua akan ada dalam mindset. Apabila dah ada dalam mindset, apa juga anda nak lakukan selepas nanti, dia akan jadi jauh lebih mudah. Okay, baik. Berani sudah, keyakinan sudah. Prinsip halang yang ketiga. Apa dia? Apabila tiba hari hujan, okay, tiba hari hujan, ribut, petir dan sebagainya. Right? Katakan ini awan. Okay? Right. So, apa berlaku pada burung halang ni ialah saat tiba saja hari hujan, burung halang ini, kalau dia berada di bawah awan, okay, burung halang berada di bawah, dia akan naik ke atas awan. Di mana di atas awan ni clear, dia takkan ada masalah di atas awan. Hujan, ribut, petir hanya berlaku di dalam awan itu sendiri dan dia akan jatuh ke bawah. Dia akan naik terbang atas awan. Jadi prinsip yang ketiga yang ada pada burung halang ini ialah prinsip mengatasi, overcome. Okay? Prinsip pertama berani, prinsip kedua yakin, prinsip yang ketiga ialah mengatasi. Okay. Apa maksud mengatasi ini ialah? So, bila burung halang ini hujan dan sebagainya, dia akan lompat ke atas awan. Atas awan ni semua clear, tak ada apa benda. Maksudnya hujan ni masalah.
peti ni masalah, guru tu masalah. Bila dia lompat atas awan, segala masalah tu clear. Segala masalah tu tak ada. Begitulah juga kita dalam kehidupan. Anda ada masalah, saya ada masalah, semua orang ada masalah, syarikat pun ada masalah. Selesaikan. Okay? Bukan lari pada masalah, atasi masalah tersebut. Hari ni macam mana prospek aku? Atasi. Macam mana aku nak jual, aku nak ni berkongsi demo dan sebagainya? Atasi. Hari ni aku ada masalah mobil dan sebagainya. Atasi. Hari ni aku ada masalah motosikal dan sebagainya. Atasi. Hari ni aku ada masalah tu. Atasi masalah. Okay? Selama 7 tahun RF World beroperasi, macam-macam masalah yang kami lalui. Alhamdulillah. Okay? Bukan lari pada masalah. Kalau ada lari daripada masalah, you are not going anywhere. Anda lari daripada masalah, anda tidak akan maju. Anda lari pada masalah, anda tidak akan berkembang. Anda lari daripada masalah, anda tidak akan berubah. Dia ibarat layang-layang. Okay? Layang-layang yang kita terbangkan ke atas tu, dia hanya akan ada masalah apabila dia hanya akan masalah pada angin. Lagi kuat angin, maka layang-layang itu akan terbang lebih tinggi. Begitu juga dengan kita. Lagi banyak masalah, bukan lagi orang kata, lagi bagus. Lagi banyak masalah, lagi baik. Lagi banyak masalah, lagi unik. Sebab setiap kali anda lepas masalah, setiap kali anda lepas apa juga problem, anda next one level, kerana masalah lah yang mematangkan pemikiran anda. Okay? Masalah lah yang mematangkan cara fikir anda. Masalahkah lah yang membuatkan anda pergi lebih jauh. Jadi sama juga. Okay? Kalau buruh helang yang tak ada kefikiran, dia pun boleh atasi masalah. Apa lagi kita? Itu Tuhan dah bagi mereka, Tuhan dah bagi dia. Okay? Tuhan dah bagi anugerah pada berulang. Jadi kita ambil prinsip ni, berani, yakin, atasi. Okay? Sama je. Right? Setiap hari ada masalah. Bukan lari. Atasi. Satu masalah datang, counter. 10 masalah datang, counter. 15 masalah datang, counter. Dan orang yang banyak masalah lah yang akan membuat dia pergi lebih matang. Tapi jangan cari masalah. Okay? Hari ni nak buat demo, terasa ada masalah, overcome. Jadi saudara dan saudari sekalian, inilah 3 prinsip helang, 3 prinsip yang selalu diguna pakai oleh orang-orang yang sukses, 3 prinsip yang diguna pakai orang-orang yang berjaya, yang kurang diceritakan. Jadi saya lepaskan pada anda, saya berikan pada anda, supaya anda terus mempraktikkan. Persoalannya bagaimana untuk mendapatkan prinsip berani, bagaimana untuk memastikan prinsip berani, yakin, mengatasi dalam diri anda. Tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain. Caranya ialah, tekniknya ialah lakukan setiap hari. Apabila dah lakukan setiap hari, ada masalah, atasi, buat. Tak berani, jumpa prospek, anda atasi masalah, buat. Tak yakin itu ini, anda atasi masalah, buat. One day, bila dia dah sebati dengan diri, dia dah ada dalam diri anda, semuanya anda boleh selesaikan, walaupun masalah itu masalah besar. Okay? Jadi harapan daripada saya hari ini, dengan short preview, short sharing ini, supaya anda lebih bersama dengan kami. Sebab kami ni sebenarnya risau, kami sebenarnya takut pun ada. Iaitu apabila anda bergabung dengan kami, anda bersama dengan kami, anda ikut program kami, berapa lamalah anda boleh bersama dengan kami? Berapa lamakah anda boleh jadi diamond dengan RF World? Berapa lamakah anda boleh bertahan? Sebab itu konsepnya mudah. Ada masalah, selesaikan. Tak boleh selesaikan, berjumpa dengan upline. Tak boleh selesaikan juga, jumpa orang yang sepatutnya. Sebab saya yakin dan pasti setiap masalah ada jalan penyelesaian.
Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit sharing daripada saya. Okey. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah membantu kami pergi lebih jauh. Anda telah membantu kami untuk jadi yang terbaik. Bukan soal anda tolong kami, itu satu bab. Okay? Yang penting kita tolong diri kita dulu. Okay? Bila kita dah tolong diri kita, dalam masa yang sama dah ada rezeki sikit, sebar-sebarkan, lepas-lepaskan. Okay? 3 perkara utama yang akan dibawa ke alam barzah. Harus ingat, yang pertama, sedekah amal jariah. Saya yakin bila anda dah ada duit, anda dah ada pendapatan, sebab untuk sedekah ni bukan tunggu kaya. Untuk sedekah ni bukan tunggu banyak duit. Okay? Berapa yang ada? RM1 ke, RM5,000 ke, RM5,000 ke, RM10,000 ke, 5 Sing dollar ke, Brunei dollar ke, bagi. Okay? Sebab setiap daripada apa yang kita dapat ada juga hasil, hasil untuk orang lain, ada juga rezeki untuk orang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apabila anda dapat ilmu, sampaikan. Apabila anda dapat ilmu, lepaskan. Apabila anda dapat ilmu, praktikkan ilmu ini. Okay? Jangan pula, kadang-kadang kita tengok orang banyak pergi seminar, banyak pergi kursus, banyak pergi itu, ini dan belajar sebagainya, tapi dia tetap sama. Kenapa? Padahal ilmu banyak. Kita tak mau nanti buku itu, ilmu itu hanya dijadikan sebagai sebuah buku yang dinamakan buku ensiklopedia. Di mana ensiklopedia ni, dia ilmu banyak dalam tu. Okay? Tapi hanya disusun di dalam ruang pejabat, disusun dalam ruang kantor, disusun, diletak di situ, dijadikan sebagai alat hiasan, dijadikan sebagai benda hiasan. Padahal ilmu dalam ensiklopedia itu banyak, ilmunya luas, ilmunya besar. Okay? Sama juga dengan kita. Kita dapat ilmu tu, guna. Kita dapat ilmu tu, sampaikan pada network. Kita dapat ilmu tu, gunakan pada network. Kita dapat ilmu tu, kita bagi-bagikan pada network. Sebab ilmu yang disebarluaskan, dipraktikkanlah, akan memberikan faedah dia akan untuk masa depan. Yang kedua, yang ketiga, okay? Anak yang soleh. Okay? Doa anak yang soleh, perbuatan anak yang soleh. Saya yakin dan pasti, khususnya kaum muslimin dan muslimat hari ini, okay? Nakkan benda-benda ni, itu adalah tanggungjawab anda. Sebab itu saya yakin dan pasti dan juga berani mengatakan, okay, apabila anda mempunyai pendapatan yang kukuh, kita akan berikan yang terbaik untuk keluarga. Apabila kita ada pendapatan yang kukuh, kita boleh berikan segala-galanya pada keluarga. Apabila kita ada pendapatan yang kukuh, kita boleh nak apa yang kita nak dalam kehidupan. Bukan nak jadi terlalu kaya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu adalah hak Tuhan. Tapi yang penting ialah kita ini free financial independent, bebas daripada mengalami sebarang masalah, terutamanya masalah kewangan. Akhir kata, saya mewakili RF3 World Sendirian Berhad, RF3 World Global Group of Companies, juga mewakili Tuan Nizam, juga mewakili Dr. Hasrizan, Tuan Azazan, dan juga mewakili terutamanya bos kita Datuk Seri Nazri Omar, mengucapkan salam lebaran, salam Aidilfitri untuk anda semua. Mohon maaf lahir dan batin, sama ada kata-kata kami, sama ada fizikal kami, tingkah laku kami, dan segala-galanya. Sebab sebagai seorang manusia, tak lari daripada melakukan kesilapan. Untuk itu kami mohon ribuan ampun dan maaf daripada hujung rambut, hujung kaki. Salam lebaran untuk semua, salam Aidilfitri untuk semua, dan selamat bercuti kepada rakan-rakan yang bukan Islam. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda semua. See you at the top. Kami sayang anda semua. Terima kasih.